sebagai Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bagi soalan seperti tadi, kita akan bagi peluang untuk menjawab dengan mic ya, sebab soalan yang bagus, tapi kita mau ada mic di tangan supaya semua sampai luar boleh dengar soalan itu ya. Oke, sebelum saya membuka soalannya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir ya. Saya ingat yang direkam dalam 5.000 memang ada di sini. Tepukan untuk dia semua. Kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, anda mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ayah Anda Tun kerana meluangkan masa walau sesingkat ini, dan Ayah Anda Tun akan berangkat balik selepas ini ke Kuala Lumpur. Jadi bagi kita gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya ini, menikmati dan juga menghayati apa yang Ayah Anda Tun telah buat bicarakan sebentar tadi untuk disampaikan kepada kita semua. Ambillah sebagai satu iktibar dan perjuangkanlah apa yang Tun turunkan kepada kita semua. Okey, kita buka kepada soal bicara, soal jawab, dan saya minta hanya 8 hingga 10 soalan memandangkan kita kekurangan masa. Jadi untuk itu saya persilakan abang tadi perkenalkan nama daripada mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun, nama saya Abdul Jalil. Saya nak tanya Tun, adakah GST akan terhapus jika Datuk Najib kita singkirkan dari Perdana Menteri Malaysia? Dalam sistem demokrasi yang sebenar, kerajaan yang dipilih oleh rakyat akan dengar segala rintihan rakyat. Kalau rakyat tidak suka kepada GST, maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk hapuskan GST. Okey, terima kasih kepada soalan pertama ya, kepada Abdul Jalil. Dan kita ke soalan yang kedua ya, daripada Pakcik ini. Sila perkenalkan nama Pakcik. Tun yang berbahagia, saya Ibrahim Alam, pesarah tentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang amat berbahagia Tun, yang amat saya kasihi. Tun, soalan saya, sekiranya Najib sedia berundur, siapakah pengganti beliau yang paling sesuai? Dan adakah di Sabah juga akan mengalami rombakan kuasa sekiranya Najib diturunkan sebagai Perdana Menteri? Sekian, terima kasih. Kita mempunyai tradisi dalam UMNO dan Barisan Nasional, yaitu pemimpin ataupun presiden UMNO akan menjadi Perdana Menteri. Jika Najib sudah disingkir, UMNO perlu singkirkan dia daripada menjadi presiden dan melantik presiden yang baru. Dia tak sukalah ada surat macam itu. Tapi hakikatnya ialah pemimpin UMNO yang dipilih oleh UMNO, yang disokong oleh rakyat, akan dilantik sebagai presiden parti, sebagai pengurusi Barisan Nasional dan sebagai Perdana Menteri. Saya sendiri, pilihan saya tak boleh lagi dah. Saya pilih 2 kali dah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun, saya Kadar Isman. Di permulaan soal jawab Tun sebentar tadi dalam bicara negarawan, Tun membicarakan tentang jembatan Bengkok, baik di zaman Tun Abdullah Ahmad Dawi, Najib Tun Razak, mereka tidak melaksanakan ini. Kami di peringkat bawah, rakyat ingin mengetahui apa sebenarnya kepentingan jembatan Bengkok. Satu. Yang kedua, Najib adalah Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Tun Abdullah Badawi juga adalah
Presiden UMNO dan pengurus Barisan Nasional memerintah negara ini dan dipilih oleh Tun. Maknanya Tun telah gagal memilih seperti yang Tun akui. Sebelum ini, di zaman Tun belajar, Tengku Abdul Rahman pun Tun kritik. Hingga kan Tun di antara sebab penurunan Tengku Abdul Rahman ialah kritikan Tun. Tun Musa Hitam juga turun disebabkan Tun. Apa soalan? Minta bertenang ya, minta bertenang. Minta bertenang. Minta bertenang. Minta bertenang. Okey, minta bertenang. Minta bertenang semua. Minta bertenang semua. Minta bertenang. Saya akan jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta untuk bertenang. Saya minta untuk bertenang dan ayo bersama-sama kita laungkan. Tuan, ayo kita biarkan Tun untuk menjawab persoalan tersebut. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita bertenang tuan-tuan dan puan-puan, kita bertenang. Kita minta Tun jawab persoalan tadi. Jadi kita minta semua untuk bertenang, bertenang dan bertenang. Saya minta sekali lagi bertenang, tuan-tuan dan puan-puan bertenang. Jadi saya harap bertenang, kita dengar penjelasan daripada Tun Dr. Mahathir. Boleh? Boleh. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Teruskan Tun Dr. Mahathir. Sebabnya itu jembatan bengkok itu, minta maaf. Sebabnya jabatan bengkok itu tidak didirikan ialah kerana Perdana Menteri Malaysia Abdullah dan juga Najib menganggap diri mereka ditakluki oleh Singapura. Singapura tak nak, dia tak boleh buat lah walaupun di dalam Malaysia. Ini sifat yang ada kepada kedua-dua Perdana Menteri. Sebab itu saya tidak bersetuju. Kita negara bebas, kita boleh buat keputusan kita sendiri. Berkenaan dengan jawatan Presiden dan timbalan Presiden, ada kalanya yang menjadi timbalan Presiden tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri, kita ambil yang lain lah. Baiklah, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, ayat bertenang itu tidak difahami ya. Jadi saya katakan sekali lagi, mohon bertenang tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan penjelasan daripada Tun Dr. Mahathir. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syahrul Haji Zakaria. Masih bertugas sebagai imam masjid di Kampung Jawalanut Tawau. Saya telah mengikuti politik semusim tahun 60-an lagi. Alhamdulillah. Jadi berapa generasi termasuk yang sekarang ini. Jadi soalan saya senang saja. Sekarang ini gejala saya mengingat Presiden Soekarno dulu. Dia bilang
kita Indonesia ini bukan miskin, tapi dimiskinkan. Jadi soalan saya, apakah Tun memikirkan bahwa rakyat Sabah ini sebenarnya bukan bodoh, tapi dibodohkan oleh pemimpin? Saya mohon, itu yang pertama. Yang kedua, GST adalah haram pendapat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tapi bilang kerajaan tidak harus. Jadi sekarang ini dia dapat GST 5 bilion 1 bulan. Tapi Malaysia kerugian, harga nilai ringgit turun, minyak turun, berbilion-bilion rugi. Apakah ini hak yang dihitungkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, harga minyak turun bukan karena kita, tetapi kesannya dirasai oleh kita. Kita dapat pendapatan yang agak banyak daripada minyak. Hari ini harga minyak turun kurang daripada separuh. Sebab itu kerajaan sekarang ini kekurangan wang. Untuk menambah wang kena GST, barulah boleh tambah. Jadi ini membebankan rakyat. Tapi pedulikan kerajaan dapat duit sudah. Ini pendirian kerajaan. Sebaliknya kerajaan patut bersimpati dengan rakyat. Di zaman harga barang naik, janganlah kena cukai yang lebih-lebih. Bila dah kaya isu nak kena cukai, tak apalah, kita ada duit banyak. Ini kita tak ada duit, lepas tu kena beban. Kata orang, bukan saja jatuh tangga, tangga tu pula timpa atas kepala. Assalamualaikum, Datuk Seri, nama saya Karyo daripada Datu. Saya ingin bertanyakan soalan tentang Jabatan Kereta Api Bengkok itu tadi. Tapi pada pandangan saya ada mungkin satu cerita lagi tentang Jabatan Kereta Api itu, yang mana kereta api itu sekarang telah pun diserahkan kepada kerajaan Singapura. Jadi adakah benda itu cuma setakat difu saja, ceritanya kalau diserahkan begitu saja hingga hari pun jabatan itu pun tidak dibina juga, kerajaan kereta api pun tidak ada. Jadi adakah segelintir atau sekira 2.6 bilion itu ada datangnya dari Singapura? Sebab di Singapura pun ada orang bercerita tentang sikit sebanyak itu pun mungkin datang dari Singapura sebahagian. Dan yang keduanya ialah berkenaan perlukah belanja 2.6 bilion itu untuk teroris, sedangkan yang diberitahu oleh Timbalan Perdana Menteri bajet tersebut digunakan katakannya untuk teroris. Yang saya tahu setiap belanjawan bulan 12 atau bulan 10, belanjawan itu sepatutnya masuk di dalam Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Kenapa duit masuk dalam tabung sendiri? Jadi takkan kita menyalahi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan kereta api laju, itu kan soalan tadi. Dia kan? Apa? Saya tak dapat ikut dari berkenaan kereta api laju yang sepatutnya projek itu dah dimulakan. Okey, sekarang ni tapak yang daripada Tanjung Pagar itu pun dah diserahkan kepada kerajaan Singapura. Betul? Tapi hingga hari ini pun tak dioperasi. Ataupun adakah dengan pencerahan tapak tu mungkin ada sedikit banyak duit daripada 1MDB itu mungkin dimasukkan di situ? Itu adalah pertanyaan saya secara pribadi lah, betul ke tidak? Yang mungkin Datuk Seri mungkin tahu sedikit banyak seperti itu. Terima kasih. Ya, Singapura tak nak kereta api kita. Dihalaukan kita keluar. Lah ini kita menyanyi minta Singapura tolonglah bagi kita buat kereta api laju. Saya tak fikir kita patut tanya Singapura sama sekali. Kita buat apa yang kita nak buat untuk negara kita. Kerana kita negara kita merdeka dan bebas. Soalan yang kedua tadi boleh? Boleh? Okey.
tunjuk pagar. Itulah kita dah bagi dah tunjuk pagar, tak tahulah dapat duit ke tak dapat duit. Tapi kita serah semua. Kalau boleh nak serah ni Johor pun dah separuh dah serah kepada Singapura. Ini yang Iskandar ini, penduduk di Iskandar ni bukan orang Malaysia, orang Singapura. Seronoklah dia, orang duduk di Malaysia agak murah, dapat kerja di Singapura gaji tinggi. Itulah tujuan kita, nak tolong Singapura, bukan nak tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tun, khususnya di Tawau dan amnya di Sabah. Soalan saya Tun mengenai ini Datuk Najib, karena dia presiden parti. Ini Tun yang cakap, kalau Datuk Najib masih presiden parti, kita akan kalah UMNO. Jadi saya minta kepada Tun untuk memberi nasihat supaya UMNO ini, kita sebagai ahli UMNO tidak begitu kalah kepada pembangkang. Jadi saya minta nasihat kepada Tun untuk apa kita buat ahli-ahli UMNO sekiranya masih Datuk Najib sebagai presiden parti. Terima kasih. Kita desak wakil rakyat kita yang jumlahnya lebih ramai daripada wakil rakyat parti pembangkang. Wakil rakyat kita yang mempunyai majoriti patut mengadakan satu motion of no confidence, tidak lagi percaya kepada pemimpin Najib yang tidak harus jawatan. Tetapi malangnya kita punya wakil rakyat ada kelemahan sikit. Jadi nak bagi jatuh dengan wakil rakyat kita susahlah. Saya nak datang sini pun dia tak seronok. Jauh lagi nak bagi jatuh lagi. Inilah masalah kita sekarang ni. Tetapi sebagai ahli UMNO, ahli UMNO bertanggungjawab untuk menyelamatkan UMNO dengan menolak wakil rakyat yang tidak mau sokong undi, tidak percaya kepada Najib. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tun, kerana selama saya hidup, Tun lah yang memperjuangkan hidup kami semua. Dan saya tahu yang datang sini semuanya orang-orang yang berani, macam Tun cakap tadi. Dan jadi macam mana caranya untuk memberanikan orang-orang yang penakut di luar sana untuk berkata betul? Terima kasih. Hidup Najib! Okey, berkenan kita minta Tun Dr. Mahathir untuk menjawab persoalan tadi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, silakan Tun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perjuangan semua. Yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya Azizul Haji Kandik. Saya belia Tawau. Saya umur 26 tahun dah. Saya nak meminta kepada Tun, memandangkan Tun dah sampai di Tawau, Tun telah nampak pembangunan di daerah Tawau, Tun telah nampak apa yang ada di Tawau. Jadi saya nak minta pendapat Tun, apakah nasihat Tun untuk masyarakat supaya dapat membuka akal fikiran wakil-wakil rakyat yang under Najib Razak untuk membangunkan daerah Tawau ini seperti ibu-ibu negeri di seluruh Malaysia. Terima kasih Tun. Saya berpendapat orang ramai mempunyai undi. Gunalah undi itu dengan cara yang bijak, dengan berkata kepada calon-calon yang terdiri daripada orang-orang UMNO ini, kalau mereka
bertindak secara buta tuli mengikut Najib, kami tidak akan beri kemenangan kepada kamu. Kalau awal-awal lagi singkir Najib, kami akan jadikan kamu hero dan akan sokong kamu. Terima kasih. Minyak turun berbilion-bilion rugi. Apakah ini hak yang dihitungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, harga minyak turun bukan karena kita, tetapi kesannya dirasai oleh kita. Kita dapat pendapatan yang agak banyak daripada minyak. Hari ini harga minyak turun kurang daripada separuh. Sebab itu kerajaan sekarang ini kekurangan wang. Untuk menambah wang kena GST, barulah boleh tambah. Jadi ini membebankan rakyat. Tapi pedulikan, kerajaan dapat duit sudah. Ini pendirian kerajaan. Sebaliknya kerajaan patut bersimpati dengan rakyat. Di zaman harga barang naik, janganlah kena cukai yang lebih-lebih. Bila dah kaya isu nak kena cukai, tak apalah, kita ada duit banyak. Ini kita tak ada duit, lepas tu kena beban. Kata orang, bukan saja jatuh tangga, tangga tu pula timpa atas kepala. Assalamualaikum. Bapak Sri, nama saya Tario daripada Datu. Saya ingin bertanyakan soalan tentang jabatan kereta api Bengkok itu tadi. Tapi pada pandangan saya ada mungkin satu cerita lagi tentang jabatan kereta api itu, yang mana kereta api itu sekarang telah pun diserahkan kepada kerajaan Singapura. Jadi adakah benda itu cuma setakat difu saja, ceritanya kalau diserahkan begitu saja hingga hari pun jabatan itu pun tidak dibina juga. Landasan kereta api pun tidak ada. Jadi adakah segelintir atau sedikit 2.6 bilion itu ada datangnya dari Singapura? Sebab di Singapura pun ada orang bercerita tentang sedikit sebanyak itu pun mungkin datang dari Singapura sebahagian. Dan yang keduanya ialah berkenaan perlukah belanja 2.6 bilion itu untuk teroris. Sedangkan yang diberitahu oleh Timbalan Perdana Menteri, bajet tersebut digunakan katakannya untuk teroris. Yang saya tahu setiap belanjawan bulan 12 atau bulan 10, belanjawan itu sepatutnya masuk di dalam Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Kenapa duit masuk dalam tabung sendiri? Jadi takkan kita menyalahi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan kereta api laju ini, itu kan soalan tadi. Dia kan? Apa? Saya tak dapat ikut dari berkenaan kereta api laju yang sepatutnya projek itu dah dimulakan. Okey, sekarang ni tapak yang daripada Tanjung Pagar itu pun dah diserahkan kepada kerajaan Singapura. Betul? Tapi hingga hari ini pun tak dioperasi. Ataupun adakah dekat pencerahan tapak tu mungkin ada sedikit banyak duit daripada 1MDB itu mungkin dimasukkan di situ. Itu adalah pertanyaan saya secara pribadi lah, betul ke tidak. Yang mungkin Datuk Seri mungkin tahu sedikit banyak seperti itu. Terima kasih. Ya, Singapura tak nak kereta api kita. Dihalaukan kita keluar. Lah ini kita menyanyi minta Singapura tolonglah bagi kita buat kereta api. Kirakan dia daripada menjadi presiden dan melantik presiden yang baru. Dia tak sukalah ada surat macam itu. Tapi hakikatnya ialah pemimpin UMNO yang dipilih oleh UMNO, yang disokong oleh rakyat, akan dilantik sebagai presiden parti, sebagai pengurusi Barisan Nasional dan sebagai Perdana Menteri. Saya sendiri pilihan saya tak boleh lagi lah. Saya pilih 2 kali dah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun, saya Kadar Isman. Di permulaan soal jawab Tun sebentar tadi dalam bicara negarawan, Tun membicarakan tentang jembatan Bengkok.
baik di zaman Tun Abdullah Ahmad Dawi, Najib Tun Razak, mereka tidak melaksanakan ini. Kami di peringkat bawah rakyat ingin mengetahui apa sebenarnya kepentingan jembatan bengkok. Satu. Yang kedua, Najib adalah Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Tun Abdullah Badawi juga adalah Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional, memerintah negara ini dan dipilih oleh Tun. Maknanya Tun telah gagal memilih seperti yang Tun akui. Sebelum ini, di zaman Tun belajar, Tengku Abdurrahman pun Tun kritik. Hingga kan Tun di antara sebab penurunan Tengku Abdurrahman ialah kritikan Tun. Tun Musa Hitam juga turun disebabkan Tun. Apa soalan? Minta bertenang ya, minta bertenang. Minta bertenang. Minta bertenang. Oke, minta bertenang. Minta bertenang semua. Minta bertenang. Saya akan jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta untuk bertenang. Saya minta untuk bertenang dan ayo bersama-sama kita laungkan. Tuan, ayo kita biarkan Tun untuk menjawab persoalan tersebut. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita bertenang tuan-tuan dan puan-puan, kita bertenang. Kita minta Tun jawab persoalan tadi. Jadi kita minta semua untuk bertenang, dan bertenang. Saya minta sekali lagi bertenang, tuan-tuan dan puan-puan, bertenang. Tun, saya ada soalan. Adakah GST akan terhapus jika Datuk Najib disingkirkan sebagai Perdana Menteri Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bagi soalan seperti tadi, kita akan bagi peluang Tun untuk menjawab dengan mic ya, sebab soalan yang bagus, tapi kita mau ada mic di tangan supaya semua sampai luar boleh dengar soalan itu ya. Okey, sebelum saya membuka soalannya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir ya. Saya ingat yang rekan dalam 5,000 memang ada di sini. Tepukan tu dia atas tuan. Kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, anda mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ayah Anda Tun kerana meluangkan masa walau sesingkat ini, dan Ayah Anda Tun akan berangkat balik selepas ini ke Kuala Lumpur. Jadi bagi kita gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya ini, menikmati dan juga menghayati apa yang Ayah Anda Tun telah buat bicarakan sebentar tadi untuk disampaikan kepada kita semua. Ambillah sebagai satu iktibar dan perjuangkanlah apa yang Tun turunkan kepada kita semua. Okey, kita buka kepada soal bicara, soal jawab, dan saya minta hanya 8 hingga 10 soalan memandangkan kita kekurangan masa. Jadi untuk itu saya persilakan abang tadi perkenalkan nama daripada mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun, nama saya Abdul Jalil. Saya nak tanya Tun, adakah GST akan terhapus jika Datuk Najib kita singkirkan dari Perdana Menteri Malaysia? Dalam sistem demokrasi yang sebenar, kerajaan yang dipilih oleh rakyat akan dengar segala rintihan rakyat. Kalau rakyat tidak suka kepada GST, maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk hapuskan GST.
kasih kepada soalan pertama ya daripada Abdul Jalil. Dan kita ke soalan yang kedua ya daripada Pakcik ini. Sila perkenalkan nama Pakcik. Tun yang berbahagia, saya Ibrahim Alam, pesarah tentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang amat berbahagia Tun, yang amat saya kasihi. Tun, soalan saya, sekiranya Najib sedia berundur, siapakah pengganti beliau yang paling sesuai? Dan adakah di Sabah juga akan mengalami rombakan kuasa sekiranya Najib diturunkan sebagai Perdana Menteri? Sekian, terima kasih. Kita mempunyai tradisi dalam UMNO dan Barisan Nasional, yaitu pemimpin ataupun presiden UMNO akan menjadi Perdana Menteri. Jika Najib sudah disingkir, UMNO perlu singkir lagi. Saya tak fikir kita patut tanya Singapura sama sekali. Kita buat apa yang kita nak buat untuk negara kita. Kerana negara kita merdeka dan bebas. Soalan yang kedua tadi boleh? Boleh? Okey. Itulah kita dah bagi dah tahun pagar. Tak tahulah dapat duit ke tak dapat duit. Tapi kita serah semua. Kalau boleh nak serah ni Johor pun dah separuh dah serah kepada Singapura. Ini yang Iskandar ini, penduduk di Iskandar ni bukan orang Malaysia, orang Singapura. Seronoklah dia, orang duduk di Malaysia agak murah, dapat kerja di Singapura gaji tinggi. Itulah tujuan kita, nak tolong Singapura, bukan nak tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tun, khususnya di Tawau dan amnya di Sabah. Soalan saya Tun mengenai Datuk Najib, karena dia presiden parti. Ini Tun yang cakap, kalau Datuk Najib masih presiden parti, kita akan kalah UMNO. Jadi saya minta kepada Tun untuk memberi nasihat supaya UMNO ini, kita sebagai ahli UMNO tidak begitu kalah kepada pembangkang. Jadi saya minta nasihat kepada Tun untuk apa kita buat ahli-ahli UMNO sekiranya masih Datuk Najib sebagai presiden parti. Terima kasih. Kita desak wakil rakyat kita yang jumlahnya lebih ramai daripada wakil rakyat parti pembangkang. Wakil rakyat kita yang mempunyai majoriti patut mengadakan satu motion of no confidence, tidak lagi percaya kepada pemimpin Najib yang tidak letak jawatan. Tetapi malangnya kita punya wakil rakyat ada kelemahan sikit. Jadi nak bagi jatuh dengan wakil rakyat kita susahlah. Saya nak datang sini pun dia tak seronok. Jauh lagi nak bagi jatuh lagi. Inilah masalah kita sekarang ni. Tetapi sebagai ahli UMNO bertanggungjawab untuk menyelamatkan UMNO dengan menolak wakil rakyat yang tidak mahu sokong ini, tidak percaya kepada Najib. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tun, kerana selama saya hidup, Tunlah yang memperjuangkan hidup kami semua. Dan saya tahu yang datang sini semuanya orang-orang yang berani, macam King cakap tadi. Dan jadi macam mana caranya untuk memberanikan orang-orang yang penakut di luar sana untuk berkata betul? Terima kasih. Hiduplah. Jadi saya harap berkenan kita dengar penjelasan daripada Tun Dr. Mahathir. Boleh? Boleh.
kerjasama yang diberikan. Teruskan Tun Dr. Mahathir. Sebabnya itu jembatan bengkok itu, minta maaf, sebabnya jabatan bengkok itu tidak didirikan ialah kerana Perdana Menteri Malaysia Abdullah dan juga Najib menganggap diri mereka ditakluki oleh Singapura. Singapura tak nak, dia tak boleh buat lah, walaupun di dalam Malaysia. Ini sifat yang ada kepada kedua-dua Perdana Menteri. Sebab itu saya tidak bersetuju. Kita negara bebas, kita boleh buat keputusan kita sendiri. Berkenaan dengan jawatan Presiden dan timbalan Presiden, ada kalanya yang menjadi timbalan Presiden tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri, kita ambil yang lain lah. Baiklah, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, ayat bertenang itu tidak difahami ya. Jadi saya katakan sekali lagi, mohon bertenang tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan penjelasan daripada Tun Dr. Mahathir. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syahrul Haji Zakaria, masih bertugas sebagai imam masjid di Kampung Jawalanut, Tawau. Saya telah mengikuti politik semusim tahun 60-an lagi. Alhamdulillah. Jadi berapa generasi termasuk yang sekarang ini. Jadi soalan saya senang saja. Sekarang ini gejala saya mengingat Presiden Soekarno dulu. Dia bilang kita Indonesia ini bukan miskin, tapi dimiskinkan. Jadi soalan saya, apakah Tun memikirkan bahwa rakyat Sabah ini sebenarnya bukan bodoh, tapi dibodohkan oleh pemimpin? Saya mohon, itu yang pertama. Yang kedua, GST adalah haram pendapat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tapi bilang kerajaan tidak harus. Jadi sekarang ini dia dapat GST 5 bilion satu bulan. Tapi Malaysia kerugian, harga nilai ringgit turun,